Etika pembuangan sisa domestik, pepejal dan cecair. Maksud pembuangan sisa domestik, pepejal dan cecair ialah bahan-bahan buangan yang dibuang dari kawasan perumahan seperti kaca, plastik, kertas, sisa makanan, minyak masak dan logam. Bagaimanakah pencemaran boleh berlaku? Pencemaran berlaku disebabkan proses urbanisasi dan perindustrian yang pesat, sikap masyarakat dan kekangan sumber kewangan. Kesan pembuangan sisa domestik telah menyebabkan pencemaran, banjir kilat, wabak penyakit dan peningkatan kos penyelenggaraan. Antara langkah-langkah mengatasi pembuangan sisa domestik ialah kerajaan berperanan untuk bekerjasama dengan agensi-agensi lain untuk meningkatkan penyebaran maklumat tentang pembuangan sisa domestik, manakala masyarakat berperanan untuk mengurangkan penggunaan minyak masak dan menggunakan plastik yang mudah terurai. Pada masa kini, isu pembuangan sisa domestik merupakan masalah global yang perlu diberi perhatian serius. Umumnya, masyarakat Malaysia mempunyai kesedaran yang agak rendah terhadap isu pembuangan sisa domestik. Kesedaran dan kerjasama masyarakat terhadap pengurusan dan pengasingan sisa pepejal domestik yang bermula di kediaman masing-masing adalah antara langkah penting dalam melestarikan persekitaran serta menjaga keharmonian sejagat. Kewujudan perkhidmatan yang menguruskan sisa pepejal domestik bukanlah alasan untuk orang ramai mengabaikan ilmu pengasingan sampah. Sebaliknya, perlu bersama-sama melaksanakan tanggungjawab berkenaan. Sisa domestik terbahagi kepada dua, iaitu sisa buangan pepejal dan sisa buangan toksik. Sisa buangan pepejal terdiri daripada bahan-bahan buangan yang dibuang dari kawasan perumahan atau premis seperti sisa makanan, botol, plastik, kertas dan bahan logam terpakai. Sisa buangan toksik pula adalah bahan buangan yang berbahaya kepada manusia dan alam sekitar, seperti minyak enjin, minyak masak dan racun serangga. Bahan buangan toksik ini mudah terbakar, menghakis, beracun dan bertindak balas atau meletup apabila bercampur dengan bahan lain. Sisa domestik dapat dikelaskan kepada bahan organik dan bahan bukan organik. Kebanyakan sisa domestik berpunca daripada aktiviti harian manusia dan selebihnya daripada tindak balas semula jadi alam sekitar. Pembuangan bahan domestik telah mengganggu keseimbangan semula jadi dan menimbulkan pelbagai masalah kepada dunia. Pengurusan sisa domestik merupakan antara masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat, terutamanya di kawasan bandar. Kos pengurusan sisa domestik dari peringkat pengutipan, pengumpulan, pengangkutan sampah hingga ke tahap pelupusan adalah sangat tinggi. Langkah pengurusan sisa umumnya dilakukan untuk mengurangkan kesan kepada kesihatan dan persekitaran. Pengurusan sisa boleh membabitkan pepejal, cecair, gas dan bahan radioaktif. Kuantiti sisa domestik, khususnya sampah domestik, perlu dikurangkan bagi mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Aspek kos merupakan penggerak sistem pengurusan sisa domestik yang baik. Namun, oleh kerana caj yang dikenakan kepada masyarakat adalah tidak setanding dengan kos pengurusan sisa, pihak berkuasa tempatan sukar untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada masyarakat kerana keterbatasan modal, tenaga serta peralatan. Oleh kerana kos pengurusan sisa domestik semakin meningkat, pelbagai program kesedaran harus dijalankan bagi mengurangkan kuantiti sisa domestik yang terhasil. Langkah pengurusan sisa adalah dengan pemungutan, pemprosesan, pengitaran semula atau pembangunan dan pengawasan bahan sisa. Langkah pengurusan sisa dilakukan untuk mengurangkan
kesan pada kesihatan dan persekitaran. Pertambahan penduduk, peningkatan taraf sosioekonomi dan perubahan gaya hidup yang semakin canggih serta diikuti oleh peningkatan bahan buangan domestik oleh perniagaan dan kilang merupakan faktor utama dalam peningkatan bahan sisa pepejal. Pada masa yang sama, kapasiti bagi tapak pelupusan adalah amat terhad. Keluasan tapak pelupusan di Malaysia biasanya 5 sehingga 36 hektar bergantung kepada lokasi dan jumlah penjanaan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan digabungkan dengan pertumbuhan pesat penduduk bandar telah meningkatkan penghasilan sisa pepejal dan perubahan dalam komposisi data. Di kawasan bandar di Malaysia, purata sisa pepejal yang dihasilkan adalah 760,000 tan sehari berbanding sisa pepejal keseluruhan negara iaitu 1.8 juta tan sehari. Sisa pepejal didefinisikan sebagai apa-apa bahan buangan yang dihasilkan oleh sesuatu isi rumah atau premis seperti sisa makanan, botol, plastik, kertas, bahan logam terpakai dan sisa taman. Dalam usaha membendung pembuangan sisa domestik, pihak kerajaan telah menyediakan sebuah jabatan pengurusan sisa pepejal yang dipanggil Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara. Ia telah ditubuhkan bagi mengintegrasikan sistem pengurusan sisa pepejal di peringkat nasional. Akta ini telah memberikan kuasa eksekutif kepada Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan tanggungjawab mengenai pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam. Sisa toksik ialah bahan buangan yang membahayakan manusia dan alam sekitar. Antara contoh sisa toksik ialah sisa mineral seperti minyak pelincir dan minyak hidrolik. Selain itu, sisa kimia organik yang mengandungi halogen atau sulfur juga merupakan sisa toksik. Dalam membendung sisa toksik pula, sebuah persatuan telah ditubuhkan iaitu Persatuan Sisa Cecair Malaysia atau juga dikenali sebagai Malaysian Water Waste Association. Dulu, namanya lebih dikenali dengan singkatan KONSISA, iaitu Persatuan Kontraktor Sisa Pepejal Malaysia. Ia adalah sebuah badan pertubuhan bukan kerajaan yang berperanan dalam menjaga kepentingan kontraktor yang terlibat dengan pengurusan sisa cecair Malaysia. Sisa pepejal di Malaysia sebelum tahun 1998 telah diuruskan oleh pihak berkuasa tempatan. Pengurusan sisa pepejal dikendalikan oleh 4 konsortium yang terdiri daripada Alam Flora Sendirian Berhad, Northern Waste Industries, Southern Waste Management dan Eastern Waste Management. Perkhidmatan pengurusan sisa pepejal meliputi proses Perkhidmatan pengurusan sisa pepejal meliputi proses pemungutan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pelupusan. Selain dikehendaki juga melaksanakan program kita semula pada tahap minimum serta menyediakan perkhidmatan pembersihan jalan raya dan sungai. Antara isu kritikal dalam pengurusan sisa pepejal adalah desakan untuk menyelesaikan masalah pelupusan sisa pepejal dalam persekitaran yang kian mencabar akibat kekurangan tapak pelupusan dan kadar pertumbuhan penduduk yang pesat. Penyediaan kemudahan pelupusan sisa adalah satu beban kewangan yang besar kepada kerajaan dan syarikat yang terbabit. Hal ini kerana kos operasi pengurusan sisa pepejal amatlah tinggi. Penduduk bandar lazimnya akan membuat aduan sekiranya bayaran caj atau cukai tahunan yang dikenakan terlalu tinggi, sedangkan perkhidmatan yang disediakan tidak memuaskan.
Kerja pelupusan sampah sarap dalam pengurusan sisa pekerjaan pembandaran menelan belanja yang lebih tinggi berbanding dengan kerja pengutipan. Faktor kos sangat berpengaruh dalam keberhasilan pengurusan sisa pekerjaan yang baik. Pada masa sekarang, tiada bayaran khusus bagi perkhidmatan pengurusan sampah sarap. Sebaliknya, ia disatukan di bawah satu cukai pintu yang ditetapkan oleh kerajaan tempatan. Oleh itu, masyarakat haruslah bekerjasama dengan mengasingkan sisa buangan di rumah lagi. Kita seharusnya sedar bahawa pembuangan sisa domestik yang tidak terkawal akan memberi banyak implikasi negatif kepada negara kita. Penghasilan sisa domestik daripada aktiviti-aktiviti pembinaan dan perindustrian menyebabkan alam sekitar tidak mampu menukarnya secara semula jadi kepada bahan-bahan yang bukan toksik. Bahan-bahan cemar ini akan meninggalkan kesan kepada alam sekitar dengan merencatkan kadar pertumbuhan, menjejaskan kesihatan, merosakkan harta benda dan mengganggu rantaian makanan. Penyelidik berpendapat bahawa banyak kejadian yang berlaku adalah berpunca daripada aktiviti yang tidak terkawal, kecuaian, kurang kesedaran diri dan sikap pentingkan diri sendiri. Objektif: menganalisa jenis sisa domestik yang menyebabkan pencemaran alam, mengkaji langkah pencegahan pembuangan sisa domestik secara haram. Metodologi kajian merupakan proses kaedah yang digunakan untuk mengumpul data bagi kajian ini. Terdapat dua fasa penyelidikan yang kami lakukan. Kajian pada fasa yang pertama kami lakukan dengan mengkaji hasil penulisan daripada tesis-tesis yang pernah dilakukan sebelum ini dan isu-isu yang terdapat di dalam akhbar tempatan. Fasa yang kedua, kami menggunakan Google Form bagi memperoleh maklum balas, cadangan dan juga bagi mengetahui sejauh manakah responden mengetahui akan etika pembuangan sisa domestik. Kata kunci. 4 kata kunci ini dikaitkan dengan tajuk kajian. Kata kunci yang pertama adalah etika, yang bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, adab sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Yang kedua, pembuangan. Perbuatan atau hal membuang sesuatu benda. Sisa merujuk kepada benda yang tertinggal seperti makanan, duit dan sebagainya. Domestik, segala urusan yang dilakukan dalam negeri. Dapatan kajian ini merupakan hasil data yang diperoleh daripada Google Form yang telah diisi oleh responden. Google Form ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A berkaitan dengan latar belakang responden. Bahagian B adalah soalan kajian yang berkaitan dengan objektif dan bahagian C yang meminta pendapat dan cadangan daripada responden. Seramai 135 orang responden telah memberikan maklum balas melalui Google Form ini. Terdapat 5 soalan pada bahagian A. Soalan yang pertama adalah berkaitan dengan jantina. Seramai 72.6% yang bersamaan dengan 98 orang adalah perempuan dan seramai 27.4% iaitu 37 orang adalah mereka yang berjantina lelaki. Soalan yang kedua adalah berkenaan dengan umur. Berdasarkan catapai tersebut, lingkungan umur 18 hingga 25 tahun mempunyai peratusan yang paling banyak iaitu sebanyak 102 orang responden. Selain itu,
hanya 5 orang sahaja yang berlingkungan umur 17 tahun ke bawah yang menjawab Google Form ini dan memiliki peratusan sebanyak 3.7%. Seramai 8 orang responden yang berada dalam lingkungan umur 26 hingga 40 tahun memberi maklum balas dan mempunyai peratusan sebanyak 5.9%. Manakala 14.8% yang bersamaan dengan 20 orang responden berumur 41 tahun dan ke atas. Hasil soal selidik yang seterusnya menunjukkan 96.3% iaitu 130 orang responden berbangsa Melayu. Responden yang berbangsa Sabah atau Sarawak dan India memiliki jumlah peratusan yang sama iaitu sebanyak 1.5% bersamaan dengan 2 orang responden. Manakala responden yang berbangsa lain daripada yang dinyatakan mempunyai peratusan yang minimum iaitu 0.7% sebanyak seorang responden sahaja yang memberikan maklum balas. Berdasarkan carta pai tersebut, seramai 100 orang responden bersamaan 74.1% adalah pelajar dan 3 orang responden dengan jumlah 2.2% adalah penjawat awam. 21 orang responden adalah mereka yang bekerja di sektor swasta dan memiliki peratusan sebanyak 15.6%. 8.1% adalah bagi mereka yang mempunyai pekerjaan lain-lain, di mana hanya sebanyak 11 orang sahaja yang memberikan maklum balas. Bahagian B adalah soalan kajian yang berkaitan dengan objektif yang pertama. Berdasarkan carta pai tersebut, kita dapat melihat bahawa sebanyak 117 orang responden bersamaan dengan 86.7% memilih ya sebagai jawapan dan hanya 13.3% iaitu seramai 18 orang responden sahaja yang memilih tidak. Soalan yang kedua ini adalah rentetan daripada soalan yang pertama, di mana soalan ini ingin mencari tahu bagaimanakah responden mengetahui akan etika pembuangan sisa domestik bagi pepejal dan cecair. Berdasarkan carta palang tersebut, seramai 41 orang responden iaitu 30.4% mengetahui akan isu tersebut melalui akhbar. Sumber daripada majalah mencatatkan nilai yang paling sedikit iaitu sebanyak 19 orang responden dengan 14.1%. Media massa memiliki nilai yang paling tinggi di mana 102 orang responden diwakili dengan 75.6% mengetahui akan isu ini. Sebanyak 58 orang responden dengan jumlah peratusan 43% mengetahui akan perkara ini daripada sumber lain-lain. Berdasarkan carta palang tersebut menunjukkan bahawa 48.1% bersamaan dengan 68 orang responden yang tahu bahawa kaca merupakan sisa pembuangan domestik. Sebanyak 72.6% iaitu 98 orang responden memilih plastik. Sisa makanan mencatatkan jumlah responden dan jumlah peratusan yang tertinggi sebanyak 100 orang iaitu 74.1%. Hal ini berkemungkinan kerana kebanyakan orang mengetahui bahawa Malaysia antara negara yang banyak membuang sisa makanan dalam sehari. Minyak masak mencatatkan nilai yang paling sedikit iaitu sebanyak 67 orang responden bersamaan dengan 49.6%. Akhir sekali,
55.6% iaitu 75 orang responden memilih kertas sebagai sisa pembuangan domestik yang diketahui. Berdasarkan catapan tersebut, kita dapat melihat seramai 44 orang responden iaitu 32.6% pernah menghadapi krisis pembuangan sisa domestik. Hal ini berkemungkinan disebabkan oleh pencemaran air yang berlaku atau pembuangan sampah yang tidak sistematik di kawasan kejiranan. Manakala 67.4% bersamaan dengan 91 orang responden tidak pernah mengalami krisis pembuangan sisa domestik. Berdasarkan catapan di atas, kita dapat melihat seramai 129 orang responden iaitu 95.6% bersetuju bahawa pembuangan sisa domestik mampu memberi kesan kepada kehidupan seharian manusia. Manakala 6 orang responden bersamaan dengan 4.4% tidak bersetuju bahawa pembuangan sisa domestik mampu memberi kesan kepada kehidupan seharian manusia. Hal ini mampu menyebabkan pihak berkuasa tempatan sukar untuk memberi dan meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada masyarakat. Bahagian C terdiri daripada dua soalan, iaitu soalan yang pertama bertanyakan mengenai pendapat dan soalan yang kedua meminta cadangan daripada pihak responden. Berdasarkan carta palang tersebut, kita dapat melihat seramai 92 orang responden iaitu 68.1% bersetuju untuk menggunakan tong kita semula. Seperti yang kita tahu bahawa tong kita semula terdiri daripada 3 warna iaitu biru, coklat dan jingga. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengasingkan sampah mengikut kategori serta dapat menjimatkan masa. 66 orang responden iaitu 48.9% bersetuju akan larangan penggunaan plastik dapat menangani isu ini. Langkah mengatasi adalah dengan membawa beg kita semula ketika pergi membeli belah. Seramai 79 orang responden bersamaan dengan 58.5% berpendapat bahawa kawasan sampah berteknologi tinggi perlu disediakan kerana jumlah isi padu pepejal dan cecair meningkat dari masa ke semasa. 52 orang responden bersamaan dengan 38.5% memilih penggunaan tong pengumpul minyak. Fakta yang menarik di sini adalah minyak masak yang dikumpulkan dapat diproses menjadi biodiesel bagi kenderaan berat. Data yang seterusnya, seramai 69 orang responden iaitu 51.1% memilih untuk meletakkan sisa tapisan minyak di setiap paip air. Berdasarkan carta palang tersebut, 38 orang responden iaitu 28.1% memilih untuk menggunakan serbuk pengeras minyak. Kaedah ini sering digunakan di Jepun bagi mengurangkan pembuangan sisa cecair. Langkah mengatasi isu pembuangan domestik ini dibahagikan kepada dua, iaitu peranan kerajaan dan peranan masyarakat. Peranan kerajaan yang pertama adalah bekerjasama dengan agensi-agensi lain. Kerajaan seharusnya membuat kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memberikan pendedahan mengenai sisa pembuangan domestik kepada pelajar sekolah dan pelajar IPT. Selain itu, kerajaan juga dapat bekerjasama dengan komuniti setempat seperti JKKK, Persatuan Penduduk dan Jawatan Kuasa Rukun Tetangga dengan mewajibkan pengasingan sisa pepejal dan sisa cecair di kawasan perumahan tersebut.
Yang kedua adalah memperbanyakkan iklan mengenai sisa pembuangan sampah. Kerajaan boleh menyebarkan iklan dengan menggunakan animasi di saluran TV ataupun di media sosial seperti Twitter, Facebook dan Instagram. Seterusnya adalah peranan masyarakat. Langkah yang pertama adalah dengan menggunakan plastik yang mudah terurai. Seperti yang kita tahu, terdapat dua jenis plastik yang mudah terurai, iaitu HBP dan OBP. Namun, HBP lebih mudah terurai berbanding OBP dan ini mampu mengurangkan pembuangan sisa pepejal. HBP terdiri daripada Hydro Biodegradable Plastic, manakala OBP adalah Oxo Biodegradable Plastic. Yang kedua adalah kurangkan penggunaan minyak masak. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan minyak yang sikit ketika menumis bahan ataupun mencuba kaedah moden yang terkini dengan memasak menggunakan air fryer. Hal ini dapat menjimatkan minyak sekaligus minyak yang digunakan adalah daripada makanan itu sendiri. Kesimpulannya, isu pengurusan sisa domestik yang tidak diurus dengan baik akan menjadi masalah di peringkat nasional. Ini menunjukkan bahawa sistem pengurusan sisa domestik di negara ini memerlukan satu pendekatan pembaharuan. Perkara ini juga menjadi tanggungjawab masyarakat dan kerajaan juga dikenali sebagai bottom up. Pengurusan yang baik mampu membawa masyarakat ke arah kelestarian alam. Sekian, terima kasih.